Oke, hai. Selamat kelas yang seterusnya. Oke, petang ini saya mau bincang semula mengenai dengan bab yang lepas, yaitu ruputan radioaktif. Actually kita sudah bincang, tapi saya rasa saya perlu ulang untuk membantu kamu lebih paham dan untuk membantu kamu menjawab soalan modul yang sudah kena bagi ya. Itu modul adalah modul daripada JPN. Oke, sekarang saya akan share screen ya. Oke, saya akan masuk bahagian reputan radioaktif. Saya hanya ulang secara ringkas, sebab kita sudah bincang pun dalam kelas yang lepas. Oke, reputan radioaktif ialah proses di mana nukleus yang tidak stabil berubah menjadi nukleus yang lebih stabil, tetapi dalam masa yang sama dia akan memancarkan beberapa sinaran radioaktif, yaitu alfa, beta, dan juga gamma. Oke, jadi terdapat 3 jenis juga reputan radioaktif, yaitu reputan alfa, reputan beta, dan juga reputan gamma. Jadi saya akan sentuh reputan alfa yang pertama. Oke, reputan alfa berlaku bila unsur radioaktif mereput, tetapi dalam masa yang sama dia pancarkan zara alfa. Jadi zara alfa yang dipancarkan adalah nukleus helium. Okey, 4, 2 helium maksudnya dia membebaskan 1 zara alfa. Okey. Jadi dalam proses reputan ini zara alfa, nukleus helium dengan 2 proton dan 2 neutron dipancarkan. Jadi terbentuklah satu atom baru yang mempunyai nombor proton Z yang berkurang sebanyak 2 unit dan nombor nukleon pula berkurang sebanyak 4 unit. Maksudnya, saya bagi contoh di bawah, satu unsur di mana bila dia mengalami reputan alfa, jadi nukleon dia akan berkurang 4, proton dia akan berkurang 2. Jadi di mana dia berkurang, so dia sudah bertukar menjadi 1 zara alfa yang baru, yaitu nukleus helium lah, yang ini adalah alfa. So yang di bawah ini adalah contoh-contoh persamaan reputan alfa. Ini untuk membantu kamu jawab soalan dalam modul ya. Contohnya uranium. So bila uranium mereput, dia akan menjadi satu unsur baru, thorium 2, 3, 4. Jadi bila kamu tambah dengan helium 4, maka kamu akan dapat 2, 3, 8. Okey. So kalau 90 sini thorium tambah dengan 2, maka betullah sini kamu dapat 92. Dia tidak boleh kurang, dia mesti sama. Sama seperti macam persamaan kimia ya. Yang kedua, contohnya yang ini, so 2, 2, 6. So dia akan jadi benda yang baru 2, 2, 2 tambah 4. So baru ini adalah kamu dapat 2, 2, 6. Yang ini 88, iaitu 86 tambah dengan 2, maka kamu dapat sini adalah 88. So ini adalah contoh-contoh persamaan reputan alfa. Okey, kita cek buku teks. Jadi reputan alfa, ini adalah contoh lain reputan alfa. 21084 protactinium. So dia akan jadi plumbum 20682. 206 jadi dia perlu tambah 4 untuk jadi 210. Jadi 82 perlu tambah dengan 2 untuk dia jadi 80. 1 zara alfa.
Kemudian perebutan beta. Perebutan beta dia berlaku bila satu unsur radio yang berhalaju tinggi. Kita cek dalam buku teks. Sini dia ada beritahu. Zara beta, elektron yang bergerak pantas. Jadi semasa perebutan beta, sebiji neutron dalam nukleus yang tidak stabil terurai kepada satu proton, ini nukleus yang tidak stabil, dia terurai kepada satu proton dan juga satu elektron. Jadi dalam arti kata yang lain, penulisan untuk beta, zara beta adalah elektron, sini kosong, ini negatif, satu, sebab elektron adalah bercas negatif. Yang ini ya. So, dalam perubahan, contoh persamaan rebutan beta, satu unsur, nukleon, proton, so dia akan menjadi satu unsur yang baru dengan nomor nukleon yang sama, tetapi proton bertambah satu, sebab nukleus tadi dia menjadi satu proton dan satu elektron, tambah lagi dengan satu elektron. Jadi yang ini adalah zara beta yang dibebaskan. Okey, so kita cek persamaan yang pertama ini. 234 thorium. Jadi 234 tambah dengan kosong, betul lah dapat 234. Sini 90. Jadi maksudnya 91 tolak 1. Jadi memang kamu akan dapat 90. Okey. So itu adalah perebutan beta. Okey, saya teruskan dengan rebutan gamma. Dalam proses rebutan gamma, dia hanya membebaskan tenaga tetapi dalam bentuk sinaran elektromagnet ya. Jadi semasa pengeluaran zara alfa dan beta, kadang-kadang sesetengah nukleus dia masih lagi berada dalam keadaan yang bertenaga lebih tinggi daripada biasa. Jadi kadang-kadang dalam satu unsur itu, walaupun dia sudah, contohnya ni yang B, walaupun dia sudah bebaskan zara beta, tetapi sebab dia masih lagi bertenaga, dia tetap juga akan membebaskan sinaran gamma. Cuma sinaran gamma ini dia tidak akan melibatkan, dia tidak mengubah nombor proton atau nombor nukleon bagi sesuatu atom. Sebab dia adalah sinaran. Sinaran elektromagnetnya tidak bercas dan tidak dipengaruhi oleh medan elektrik dan juga medan magnet. Itu adalah ciri bagi sinar gamma. Kita tengok contoh rebutan. 234 uranium, kemudian dia akan jadi thorium, 234 tambah 4, so 238 betul, 92, 90 tambah 2 betul, 92. Jadi maksudnya dalam masa yang sama dia telah membebaskan satu zara alfa dan sinaran gamma. So itu adalah contoh rebutan gamma. Okey, yang ini ada dalam buku teks, rebutan yang ini, siri rebutan. Okey. Siri rebutan. Maksudnya, dia tidak menjadi stabil walaupun telah melalui beberapa proses perebutan. Sebab mungkin terlalu banyak tenaga yang perlu dibebaskan untuk menjadi nukleus yang lebih stabil. So ini adalah contoh. Mungkin lepas ni jadi ini, jadi ini, ada lagi di antaranya barulah sehingga dia menjadi satu nukleus yang lebih stabil setelah membebaskan beberapa sinaran radioaktif. Jadi ini kita panggil dia sebagai siri rebutan. Okey, so dalam buku teks dia tiada paparan yang seperti ini. Jadi kita cuba bincang supaya kamu lebih nampaklah. So ini adalah
siri reputan radioaktif uranium-238 ke radium-226. Okey, yang lebih stabil. Jadi kita coba pahami. Sini dia adalah nombor nukleon. Sini adalah nombor nukleon. Okey, nombor nukleon. 238 uranium, betulkah 238? Iya, betul 238. Proton dia, ni proton Z, betulkah 92? Iya, betul 92. Maksudnya asal dia adalah daripada sini, uranium. Kemudian dalam siri reputan dia telah berkurang 238, nih 238, dia tidak berkurang pergi 234. Berapa nukleon dia berkurang adalah sebanyak 4. Kemudian proton dari 92 dia telah ke 90. Maksudnya semasa uranium mereput menjadi thorium, dia telah membebaskan zarah alfa. Okey, kemudian dari sini tiada perubahan pada nombor nukleon iaitu 234, yang sini pun 234, tiada perubahan. Cuma yang berubah adalah pertambahan nombor proton. Maksudnya dia telah membebaskan satu beta di sini ya. Kemudian dari sini ke sini tiada perubahan dari segi nombor nukleon, tetapi ada pertambahan proton. Maksudnya sini juga dia membebaskan zarah beta. Yang ke bawah ini nombor nukleon dia berkurang sebanyak 4. 234 kepada 230, maksudnya dia telah membebaskan zarah helium iaitu alfa. Okey, yang sini pun berkurang sebanyak 230 kepada 226, maksudnya berkurang sebanyak 4, maka sini juga dia telah membebaskan helium iaitu alfa. So, kita cuba jawab soalan, harap kamu faham dia punya gambar raja siri reputan. Okey, kita tengok soalan. Tuliskan persamaan reputan uranium ke thorium-234. Okey. Reputan uranium-238 dari ni nah. Ini kepada thorium-234. Okey. So, dia asal daripada uranium-234. Kemudian dia punya proton adalah 92. So dia menjadi satu unsur baru thorium 230 iaitu ni 230. Oh sorry, sini 238. Kemudian sini adalah 234, ni 234. Kemudian yang dibawa dia ini adalah 90. Apa yang dia bebaskan adalah satu zarah helium. Okey. So ini adalah contoh kita penulisan untuk reputan uranium kepada thorium. Okey, soalan yang kedua, tentukan bilangan alfa dan bilangan zarah beta. Jadi kita hanya perlu kira daripada graf. So yang ini satu zarah alfa, ini pun alfa, ini pun alfa. Jadi ada 3. Beta dia ada 2 kali. Satu yang ni dan yang ini adalah yang kedua. Jadi maksudnya berapa bilangan zarah, alfa ada 3 dan beta ada 2. Kamu hanya perlu menulis dia seperti inilah. Okey, saya teruskan dengan separuh hayat. Separuh hayat. Jadi kamu mesti faham apakah yang dimaksudkan dengan separuh hayat. Separuh hayat boleh ditakribkan sebagai masa yang diambil untuk keaktifan suatu unsur itu berkurang menjadi separuh daripada keaktifan asal. Atau kamu juga boleh sebut separuh hayat ialah satu unsur radioaktif iaitu masa yang diambil untuk separuh daripada nukleus unsur asal mereput menjadi nukleus unsur yang baru. So itu adalah definisi bagi separuh hayat. So kita boleh gambarkan dia bentuk beginilah. Katakan nukleus unsur asal dia
jumlah dia beginilah. Kemudian selepas 1/4 hayat, so dia menjadi separuh. Oke, maksudnya dia sudah berkurang separuh daripada nukleus asal. Ini adalah nukleus asal. Ini belum mereput. Jadi yang separuh dia itu sudah mereput. Kemudian kitaran separuh hayat yang kedua, yang separuh lagi sudah mereput. Nah, ini separuh sudah mereput. Maksudnya 3/4 sudah mereput, tinggal lagi 1/4 yang belum mereput daripada nukleus asal. Oke, jadi kadang-kadang unsur radioaktif itu dia mempunyai kadar separuh hayat yang berbeza. Contohnya uranium, jadi untuk menjadi separuh daripada jumlah unsur asal, dia perlukan 4.500 juta tahun untuk menjadi separuh. Jadi biasanya inilah yang selalu digunakan untuk menentukan usia bumi ataupun usia batu-batuan. Karbon 14, 5.730 tahun. So biasanya inilah yang akan digunakan oleh pihak arkeologi untuk menentukan usia mumia. Oke. Dan sampailah kepada polonium, separuh hayat dia sangat singkat daripada 1 saat. Polonium ya. Oke. So kita pergi kepada graf keaktifan yaitu bilangan per saat, bits per second. AO, maksudnya ini adalah dia punya unsur asal. Jadi separuh masa T1/2 itu adalah separuh hayat yang pertama nih ya. Separuh hayat yang pertama, so dia akan menjadi separuh. Oke, masa dia di sini. Kemudian kitar separuh hayat yang kedua. Jadi dari yang separuh nih dia akan jadi lagi separuh. Jadi kalau ada kitar lagi hayat separuh hayat yang ketiga, maka dari yang nih baki dia nih separuh, dia akan jadi separuh lagi dan nah. Begitulah seterusnya ya. Sama juga macam nih, jumlah nukleus asal separuh hayat yang pertama, so separuh. Nih, separuh daripada yang nih. Kemudian kitar hayat yang kedua, separuh hayat dari yang nih, separuh. Kalau ada lagi kitar hayat yang ketiga, maka separuh yang nih, dia akan jadi sinilah. Ya, lurus, separuh begitu. So, itu adalah graf yang melibatkan keaktifan ataupun separuh hayat. Jadi tujuan utama memenangkan minggu lepas kita sudah bincang semua yang ini 6.1 termasuklah kepada beberapa contoh soalan. Jadi kita lihat bincang beberapa bentuk soalan yang lain pula ya supaya kamu boleh tahu macam mana bentuk-bentuk soalan yang ada. Oke, kita bincang contoh. Soalan yang pertama. Satu sampel radioaktif dia mempunyai separuh hayat dia adalah 20 menit. Okey. Berapakah pecahan daripada bilangan atom asal belum mereput selepas 1 jam? Okey. Jadi kita andaikan pecahan 1/1 lah kan, paling banyak dia adalah 1. Paling full ini. Selepas 1 tempoh hayat lagi, dia akan jadi separuh iaitu 1/2. So ini tempoh kitar yang pertama dia sudah memerlukan 20 menit. Okey. Kemudian selepas 1/2 kemudian bahagi lagi 2. Maksudnya 1/2 darab 1/2. Jadi dia jadi 1/4. So sekarang pecahan dia sudah jadi 1/4. Okey. So kitar separuh hayat yang kedua 20 menit tambah lagi 20 menit. Jadi sudah jumlah sini adalah 40 menit ya. Kemudian
1/4 itu kau bahagi lagi 2. Jadi 1/4 bahagi 2, maksudnya 1/4 darab 1/2. Jadi sini pecahan dia 1/8. Oke. Jadi 20 kitar hayat yang ketiga. T1 3 1/2. Jadi maksudnya 20 menit itu kali 3, sini jumlah dia adalah 60 menit. Sudah sampai ke 1 jam 60 menit? Iya. So ini adalah 1 jam. Jadi soalan dia mau tanya yang belum mereput. Maksudnya yang belum mereput dia adalah 1/8. Ini adalah pecahan yang belum mereput. Manakala yang 7/8 adalah sudah mereput. Jadi kalau soalan tanya, berapakah pecahan bilangan atom asal yang belum mereput adalah 1/8. Yang 7/8 itu sudah mereput ya. Oke, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Separuh hayat T1/2 dia adalah 10 hari. Oke, separuh hayat dia adalah 10 hari. Jadi dalam soalan dia minta berapakah peratus atom radioaktif asal yang telah mereput selepas 30 hari. Jadi kita andaikan asal dia adalah 100%. Jadi 100 setengah daripada 100% adalah 50%. Maksudnya itu adalah kitar separuh hayat yang pertama. Dia sudah mengambil 10 hari. Kemudian dari 50% berkurang jadi separuh maka tinggal 25%. Jadi ini adalah kitar separuh hayat yang kedua. Yaitu dia telah mengambil 10 hari yang pertama tadi. Kemudian tambahan lagi 10 hari. Jadi sudah 20 hari. Kemudian 25% kurang lagi jadi separuh maka kamu dapat 12,5%. Oke. 12,5% yang ini separuh hayat yang ketiga. Maksudnya 10 hari tambah 10 hari tambah 10 hari. Sini sudah jadi 30 hari. Tetapi soalan tanya berapakah peratus yang telah mereput? Yang ini belum ya. Jadi yang sudah mereput adalah 100%, kamu tolak dengan 12,5%. Jadi baru kamu dapat yang sudah mereput. Jadi yang sudah mereput 100 tolak 12,5, maka peratus yang sudah mereput adalah 87,5%. Oke, jadi saya teruskan dengan soalan yang ketiga. Masa untuk keaktifan suatu bahan radioaktif mereput dia ambil adalah kadar separuh hayat dia adalah 168 saat. Kemudian keaktifan kamu perlu cari keaktifan daripada 960 kepada 120 bilangan bit per minit. Jadi kita mau tengok berapakah dia punya masa separuh hayat. Okey. 960 berkurang jadi separuh dia adalah 480. Okey. 480 berkurang separuh dia jadi 240. 240 berkurang lagi separuh dia akan jadi 120. Jadi kitar masa 168 saat. Ini 168 kali 2 saat. Yang ini sudah 168 kali 3 saat. Jadi kamu akan dapat berapa masa yang dia ambil untuk 960 turun jadi 120. Nanti kamu kira ya. Oke, soalan yang keempat. Satu sampel iodin. Keaktifan dia adalah 800 bit per saat. Okey, 800 bit per saat. Kemudian keaktifan selepas 16 hari. Jikalau dia punya separuh hayat adalah 8 hari. Maksudnya 800
Jadi separuh 400, so dia ambil masa 8 hari. Oke, 400 pergi lagi 200, maksudnya 8 tambah 8 baru dapat 16 hari. Jadi apa yang dia mau? Keaktifan sampel, yaitu 200 bilangan per saat. Inilah keaktifan sampel dia ya. Oke, saya teruskan dengan soalan yang ke-5 ya. Ke-5. Phosphorus, dia punya separuh hayat adalah 15 hari. T1/2 adalah 15 hari. Jadi dia mau berapa lama masa untuk 75% mereput. 75% mereput. Maksudnya daripada 100% dia akan jadi 50%, kemudian dia akan jadi 25%. 25% adalah yang belum mereput. Jadi yang sudah mereput adalah 75%. Yang inilah dia minta nih, 75%. Tetapi dia mau berapa lama? Jadi sini 15 hari, ini 15 tambah 15, maka dia sini 30 hari. Oke, soalan yang seterusnya adalah separuh hayat. Jadi maksudnya keaktifan adalah dia adalah keaktifan dia adalah 800. Jadi kita mau cari berapakah masa separuh hayat. 800 bahagi 2 maka kamu akan dapat 400. Jadi separuh hayat kamu garis mana ini? Kalau cantik lain ngam lain garis saya ini, maka kadar separuh hayat dia adalah 2 jam 30 menit. Jadi maksudnya 2,5 jam lah. Oke. So itu adalah contoh-contoh soalan yang melibatkan reputan radioaktif. Oke. Berbalik kepada soalan dalam modul. Jadi saya mau kamu siapkan ini modul sehinggalah dari awal perkenalan kepada fisik nuklir sampai reputan saja ya. Jadi 12.1 kamu perlu buat, 12.2 pun kamu perlu buat, apalagi 12.3, 12.4, oke, 12.5, tulis persamaan reputan 12.6 ya masuk. Kemudian 12.7 ini kamu boleh cek dalam buku teks ya, buku teks. Oke, 12.8. Kemudian separuh hayat 12.9, 12.10. Ayadin. Oke. 12.12 maksudnya 12.11 pun masuk. Wow, banyaknya. Oke, 12 dan juga 12.13 ya. Jadi 12.4 belum masuk ya. 12.14. Jadi maksudnya hari ini selepas hari ini jadi kamu akan perlu menyiapkan soalan dalam modul 12.1 sehingga 12.13. Jadi kamu siapkan itu. Jadi next kita punya classes saya akan bincang kepada soalan-soalan dalam modul. Oke. Walaupun mungkin saya agak laju, tetapi saya harap kamu boleh kasih balik-balik main itu YouTube lah. Oke. Abaikan yang bunyi bising di luar ya. Tujuan dia adalah untuk kamu belajar, jadi saya harap kamu akan terus belajar walaupun mungkin PKP diteruskan, tapi jangan berhenti untuk terus berusaha. Kejayaan itu bukan siapa-siapa, kejayaan itu datang daripada diri sendiri. Okay, that's all from now.
Thank you.